Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat bertemu lagi. Kali ni kita nak sambung paper 2 Terengganu. Raja 1 menunjukkan sinar cahaya pada frekuensi tertentu menyinari logam. Dari cahaya sedang menyinari logam, dan hasil daripada tu the electron are emitted, dipancarkan keluar dari permukaan metal surface itu. Okey, ini satu fenomena Okey, tandakan betul bagi jawapan di bawah dalam kotak tu. Fenomena ini dikenali sebagai, okey, ini jawapannya adalah kesan fotoelektrik. Okey, apa itu kesan fotoelektrik? Simply, secara ringkasnya, apabila satu cahaya membawa suatu frekuensi yang mana frekuensi foton itu melebihi atau sama dengan frekuensi ambang, threshold frekuensi milik logam, maka akan berlaku pembebasan elektron, yang kemudiannya dipanggil sebagai fotoelektron. Yang ni namanya adalah fotoelektron. Syaratnya adalah frekuensi foton mesti sekurang-kurangnya menyamai atau lebih frekuensi ambang atau threshold frekuensi. Right, B, namakan frekuensi minimum. Inilah jawapan dia frekuensi ambang, threshold frekuensi atau frekuensi ambang, iaitu minimum frekuensi so that elektron boleh dikeluarkan dari permukaan metal atau berlakunya photoelectric effect. Okey, teruskan ke C1. Apakah yang akan berlaku kepada tenaga kinetik elektron apabila keamatan cahaya bertambah? Selalu ditanya dalam soalan berkaitan dengan apa hubungannya dengan keamatan cahaya. Jawapannya, tenaga kinetik tidak berubah, unchanged. Tidak berubah, unchanged, kerana kinetic energy ataupun photoelectric effect doesn't affected, tidak dipengaruhi by intensity of light. Okey, kerana tidak dipengaruhi oleh keamatan cahaya. Okey, macam tu Alright. Okey, sambungan nombor 2. Rajah menunjukkan seorang pelajar memerhati sebatang pensel yang berada di dalam sebuah cawan. Pensel kelihatan bengkok disebabkan oleh fenomena pembiasan cahaya. Okey, satu gambar dia. Apakah yang dimaksudkan dengan pembiasan cahaya? So, pembiasan cahaya itu apa? Ianya suatu fenomena di mana berlakunya perubahan halaju cahaya. Maksudnya cahaya whether menjadi lebih pantas atau jadi lebih perlahan, ataupun ianya suatu bentuk pembengkokan cahaya. Okey, bila berlaku pembengkokan atau perubahan halaju ni? Jawapannya adalah apabila merambat melalui medium yang berlainan ketumpatan optik. Maksudnya daripada less dense kepada dense, daripada tumpat ke kurang tumpat contohnya. Okey, so daripada tumpat ke kurang tumpat, maka berlakulah perubahan cahaya ataupun cahaya itu dibengkokkan, bending of light. Okey, macam mana boleh berlaku? Okey, kita explain sikit Yang pertama, sinar cahaya bergerak dari medium berketumpatan optik tinggi daripada denser to less dense. Apa berlaku? Cahaya akan, nombor 2, cahaya akan dibiaskan menjauhi. Ingat it is refracted away from normal line, N tu, garis normal N. Okey, itu pairing dia lah Pairing untuk situasi ni adalah apabila cahaya daripada ketumpatan tinggi ke ketumpatan rendah, maka apa berlaku? Pembiasan berlaku, dan garis cahaya yang terbias itu menjauhi garis normal. Allah, ada kerja hang je kan.
Okey. So menjauhi garis normal pairing dia. Nombor 3, apa jadi pada laju cahaya tu? Ni optional sebab 2 markah je. Kalau nak bagi lebih boleh. Laju cahaya daripada tumpat ke kurang tumpat. Okey, apa berlaku laju cahaya di dalam udara adalah lebih besar dari laju cahaya di dalam air. Okey, ini cahaya tau. Ini adalah laju cahaya, bukan bunyi. Kalau bunyi terbalik lah. Baik, terus kepada soalan C. Berdasarkan rajah 2.2, lengkapkan gambar rajah sinar cahaya yang menunjukkan kedudukan imej yang diperhati oleh ikan itu. Ni ikannya. Okey, garis cahaya mesti menggambarkan bagaimana ikan boleh melihat imej di luar, daripada luar kawasan air. Okey, 2 markah. Jadi jangan lupa pakai pembaris. Sorry kalau garisan saya tak lurus. Jadi ada 2 imej, dua ray di bahagian atas. Okey, iaitu yang pertama menghala kepada objek iaitu kumbang atau beetle. Yang kedua kepada imej yang diperhati oleh ikan tersebut. Yang ni yang ikan nampak, apparent image. Okey, ikan nampak dekat sini kumbang. Sebenarnya ikan itu sebenarnya kumbang tersebut berada di kawasan ini yang warna gelap tu. Kumbang memang ada dekat daun ni, tapi dia nampak lebih tinggi. So kita hanya perlu tarik garis lurus ke mata ikan. Make sure anak panah menghala dari terbalik saya ni kan. Sepatutnya kalau yang memerhati, saya pun buat mistake juga, nampak. Okey, so disebabkan yang memerhati adalah ikan, maka arah anak panah mestilah daripada objek kepada mata pemerhati. Okey, kenapa ikan boleh nampak? Sebab cahaya masuk di dalam matanya. Okey, cahaya masuk di dalam matanya, bukan mata tu mengeluarkan cahaya. Okey, so itu 2 markahnya. Baik, seterusnya soalan 3. Iodin 131 adalah satu radioisotop bagi iodin. Okey, radioisotop maksudnya dia ada nombor proton yang sama, nombor nukleon yang berbeza, dan ianya memancarkan sinaran radioaktif. Sebab itu dipanggil radioisotop. Okey, dikatakan satu sampel radioisotop yang mengandungi 200 gram iodin 131 mengalami proses reputan, decay. Okey, dia kata iodin ni mengalami decay dan jisim awalnya adalah 200 gram. Separuh hayat adalah 8 hari. So kita tulis dalam bentuk simbol T separuh, half-life. Baik, soalan A, apakah maksud separuh hayat? Separuh hayat ni, kalau kita tengok simbol T ni merangkumi masa. So ianya suatu masa. Okey, setengah hayat adalah masa. Masa untuk apa? Masa yang diambil untuk nilai aktiviti berkurang kepada separuh, atau nilai jisim berkurang kepada separuh, atau nilai keaktifan berkurang kepada separuh. Okey, so masa ingat half-life adalah masa. B, berikan satu sebab mengapa iodin mengalami pereputan ataupun reputan. Kenapa iodin? Kenapa kalsium tak ada pereputan? Tak decay lah, maksud saya tak decay sebagai bahan radioaktif. Kerana iodin mempunyai nukleus yang tidak stabil. So the only reason kenapa bahan radioaktif boleh terhasil adalah kerana bahan tersebut mempunyai nukleus dan nukleus itu tidak stabil. So in order to be more stable, untuk menjadi lebih stabil, maka dia perlu decay, perlu reput. Tapi dalam masa yang sama akan menghasilkan radioaktif decay radiation. Contohnya alpha ke, beta ke, gamma ke. Itu produk dia lah. Untuk menjadi lebih stabil perlu decay, dan pada masa yang sama mungkin akan mengeluarkan sinaran sama ada alpha, beta ataupun gamma. C, hitung jisim iodin selepas 32 hari. Kita tahu bahawa tadi separuh hayat bagi iodin adalah 8 hari. Okey, so setiap 8 hari
jisim yang 200 gram ni akan berkurang kepada separuh. Okay, jom kita buat. Kita tengok dalam 32 hari ada berapa kali? 8 hari. So 32 kita bahagi dengan 8 dulu. So 32 bagi 8 dapat berapa? So kita dapat 8. Bermaksud ada 8 kali half-life. Okay, 8 kali half-life lah. 32 bagi 8 32 bagi 8 kita dapat 4. Sorry, 8 pula dah. Kita dapat 4. Mana pula sampai 8? Dapat 4. Sorry bermaksud ada 4 kali half-life. Kita kena buat daripada 200 gram sekali, atau half-life yang pertama kita dapat 100 gram baru sekali. Okay, kali kedua pula, kali kedua dapat 50 gram. Kali ketiga pula dapat 25 gram. Kali keempat pula yang terakhir. So 25 bahagi 2 kita dapat 12.5 gram. Jadi itulah jawapan dia, 12.5 gram. Okey. Next. Pada rajah 3, lakarkan graf untuk menunjukkan proses reputan iodin 131. Okey, dia bagi kat sini dah, siap-siap dekat sini adalah 200 gram jisim So, itu adalah initial mass. Baik, 200 ni ada berapa kotak? Cuba kita tengok. 1, 2, 3 Sorry 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8. So kita nak bahagi dia kepada 2, which is here lah kan, 4 lah. Okay, bahagi 2 kita tulis 100. Kenapa saya bahagi 2? Sebab half-life. Okay, selepas sekali half-life maka jisim menjadi 100. Okay, and then saya kena tahu pula untuk mencapai separuh daripada jisim asal dia mengambil masa berapa lama? 8 hari, betul? Half-life. Okay, lepas tu saya kena label lah dekat bawah ni part CX nya. Misalnya saya ambil 2 kotak lah 2 kotak saya ambil sini, saya tanda 8. Jadi saya scroll sikit. Saya nak ambil point yang menceritakan tentang decay telah berlaku. Saya tanda sini. Okay, so yang ni saya punya point pertama. Pada masa kosong jisim asal 200. Selepas 8 hari jisim 100. Okay, selepas lagi 8 hari, iaitu hari ke-16, maka jisim dari 100 menjadi 50. Saya pun tanda sini separuh kan, 4 petak ni separuh jadi 2 petak je. Saya tanda dekat sini. Okay, ada lagi tak? 50 saya bahagi 2. Okay, 50 bahagi 2 dapat 25. Saya tanda dekat sini. Okay, kalau nak lagi 12.5 dekat sini, separuh lagi 12.5, which is somewhere here. Okay, so 8 kali 3 24. 24 tambah lagi 8 hari 32. Ngam-ngam lah kat sini 32. Jadi apa perlu saya buat? Okay, sorry saya beritahu awal, saya tak pakai pembaris. Awak nanti pakai pembaris. You draw apa panggil, freehand punya curve from here, from here garis lengkung menyambungkan ke 4 titik. Okay, itu dia graf bagi rajah 3, radioaktif decay. Alright, seterusnya iaitu soalan 4. Okay, rajah menunjukkan set penjana audio beserta 2 buah pembesar suara yang disusun bersama-sama dengan set mikrofon dan OSK, osiloskop syndicated. 2 pembesar suara mengeluarkan sumber yang koheren. Okay, biasalah ni kan, yang ni di bawah tajuk interference ni, sumber yang koheren. Mikrofon digerakkan sepanjang garis PQRS. Mana garis dia? Ni PQRS. Kita gerakkan mikrofon along this line daripada sini sampai sini lah. Kenapa kita gerakkan mikrofon tu? Sebab kita nak mengukur perubahan amplitude bunyi. Okay, bagi yang dah belajar tajuk interference,
Okay, keputusan bagi interference gelombang bunyi adalah series of loud and soft sound. Kita akan dapat siri bunyi kuat dan perlahan yang tulisan perlahan yang berselang-siri atau berturut. So mungkin dalam satu line yang kita ukur tu, kita akan dapat bunyi yang lebih kurang susunan dia macam ginilah. Bunyi kuat, loud, soft, loud, soft, loud, soft, loud, soft, loud. So bunyi kuat dan bunyi perlahan yang berselang-seli, berturut-turut. Okay, berturut macam gitu. So itu mikrofon baca. Macam mana kita nak tahu dia punya loud ke soft? Kita pakai OSK lah. Kalau OSK tu tunjuk macam gini, bunyi kuat lah ni. Kalau kat sini, ni bunyi perlahan. Okay, ni bunyi kuat, bunyi perlahan. Bunyi perlahan, bunyi kuat, bunyi perlahan, bunyi kuat, perlahan. Macam gitu. Amplitude dia ni kalau yang tinggi maksudnya loud sini. Kalau kat sini bunyinya soft. Boleh? Okey, now kita cuba jawab soalan. Apakah maksud sumber koheren? Koheren, ko ni maksud dia sama. Sama, kolik. Tempat kerja sama kan, kolik. Rakan sekerja. So, koheren bermaksud mempunyai frekuensi dan fasa yang sama. Siapa yang ada frekuensi dengan fasa yang sama ni? Gelombang. Dalam kes ni gelombang bunyi lah. Gelombang yang mempunyai frekuensi dan juga phase yang sama, fasa yang sama. Okay, jadi bila keluar tu, katalah ni speaker dia Kalau nak faham fasa lah, aku nak faham fasa. Fasa tu apa cikgu? Macam gini. Kalau gelombang ni keluarkan suatu loudspeaker yang kiri ni keluarkan satu gelombang pada masa yang sama, serentak, belah sini punya speaker akan keluarkan juga gelombang yang mempunyai frekuensi yang sama. Dan kalau kita ukur jarak dia, wavelength dia pun sama. Kita nak ukur kecepatan dia pun sama. Maksudnya keluar seketul-seketul sebiji kiri dengan kanan. Dia tak ada delay. Kiri lambat ke atau kanan lambat, tak ada delay. Okay, kita faham macam tu Right, B. Setelah eksperimen dijalankan, bunyi beramplitude tinggi dikesan pada titik P dan R. Manakala bunyi yang beramplitude rendah, bunyi perlahan, amplitude rendah maksudnya soft, amplitude tinggi maksudnya loud, dikesan pada titik Q dan titik S. Jelaskan mengapa. Okey, jom kita tengok P dengan R mana. Okey, dia kata P dengan R bunyi kuat, Q dengan S bunyi perlahan, soft. Betul lah tu. Macam mana juga saya cerita tadi. So bunyi loud, soft, loud, soft adalah bunyi yang berturut. Okey, satu observation yang kita dapati bahawa bunyi kuat dan bunyi perlahan yang berulang-ulang berturut-turut. Okey, dan nak tahu kenapa, bagaimana bunyi kuat, bunyi perlahan atau amplitude tinggi dengan amplitude rendah ni terhasil. Saya pilih satu je Saya pilih sebab 3 markah, kita pilih satu je. Kita ambil P dengan R. Kenapa boleh menghasilkan amplitude tinggi? Okay, the reason is kerana berlakunya overlapping, berlakunya superposisi. Dan superposisi yang berlaku tu adalah puncak dengan puncak. Allahu Akbar. Kenapa jadi macam ni? Okay, selekeh lah. Puncak dengan puncak. So crest overlap dengan crest, ataupun lembangan yang sedang superposisi dengan lembangan. Okey, lembangan yang sedang bersuperposisi dengan lembangan. Ini puncak dengan puncak. So bila berlakunya overlapping crest dengan crest, ini kita panggil interference. Dan interference ini adalah interference membina, constructive interference. So bila berlaku constructive interference, maka keputusannya adalah bunyi yang kuat, loud sound. Boleh tak, kalau awak tanya, boleh tak cikgu saya nak buat Q dengan S? Boleh. Kalau Q dengan S, awak akan tulis
puncak bertemu dengan lembangan atau lembangan bertemu dengan superposisi dengan puncak, maka berlakunya interference memusnah. Dalam interference memusnah menghasilkan bunyi perlahan, soft sound. Baik, seterusnya soalan pengiraan. Penjana audio dilaraskan dengan frekuensi 1000 Hz. Ini frekuensi, boleh nampak ke? Okey. Dan laju gelombang bunyi di udara adalah 330 meter per saat. Laju V. Okey, ada F, ada V. Okey. Jika jarak antara dua pembesar suara adalah 75 cm. Jarak di antara dua pembesar suara adalah jarak di antara dua sumber. Ini maklumat A. A tu datang daripada formula interference lambda sama dengan AX over D. Ni A dalam formula ni kita dah ada. Baik, seterusnya hitungkan. Okey, soalan kata hitungkan. Yang pertama, wavelength of the sound, lambda. Carikan nilai lambda. Okey, untuk dapat lambda kita nak pakai formula interference tak boleh, sebab kita tidak ada maklumat X. Ada tak kita maklumat X? Tak ada. Kita cuma ada maklumat D. Dalam rajah ni adalah jarak dari speaker kepada tempat kita ukur X. This is our D. Jarak X adalah daripada P ke R ataupun dari Q ke S. Yang tu kita boleh pakai formula interference. Tapi jangan takut, kita boleh pakai untuk cari lambda menggunakan formula speed of wave, iaitu V sama dengan F lambda. Kerana kita sudah pun cukup maklumat bagi mengira lambda, sebab kita ada V 330 dan juga kita ada F frekuensi 1000. Okey, tinggal lagi kita susun formula atau ganti dalam formula 330 sebagai hal laju dia. Frekuensi lambda tadi yang sepatutnya saya highlight lambda. Saya highlight balik frekuensi. Okey. So frekuensinya 1000 darab dengan lambda. So untuk cari lambda, 330 bahagi 1000. Dapat apa? 1, 2, 3. 0.33 meter bahagi 1000 je kan? Alright. Kemudian soalan seterusnya 2 Roman. Jarak di antara titik P dan titik S. Ni saya kata ni jarak dari P ke S. Jom kita tengok P ke S. Okey, daripada P ke S. Okey, kalau in case awak tak nampak saya lukis semula lah. Titik P, titik Q, titik R, titik S. Okey, saya tulis P, Q, R, S. Soalan kata kira jarak ni daripada P ke S. Daripada P pergi S. Dalam P ke S ni kita ada jarak daripada loud to loud, which is this one. Okay, X. Dan juga jarak daripada soft to soft, juga mewakili nilai X. So kita kena kira ada berapa X yang terlibat daripada P ke S. Betul kan? Soalan minta P ke S. Jarak daripada P ke S. So kita boleh kata dekat sini ada 1/2 X. P ke R ni adalah X, lepas tu separuh lagi. So kita ada 1/2 X. Masalahnya kita belum tahu nilai X tu. So kita simpan dulu. Kita tulis kat sini daripada P ke S. Daripada P pergi S kita ada 1/2 X. Okay, X ni nak ambil mana? X ni kita ambil daripada formula ni. Okay, this is our X. Kita kena cari dulu X kita berapa. Okay, kita pakai formula lambda sama dengan AX bahagi D. Okay, lambda kita dah ada tadi. Berapa lambda? 0.33 sama dengan A tadi
Our A is how much? 75 cm. Okay, 75 cm. Jangan lupa tukar kepada meter. So 0.75 meter. Okay, kemudian darab X bahagi dengan D. D tadi kita dah label. D berapa? Ni lah, 0.8 meter. 0.8 meter. Okay, selesaikan matematik tu untuk kita dapatkan X. Okay, dah dapat ke? So X patutnya awak dapat 0.352 meter. Okay, jangan biar jawapan awak dulu dalam bentuk ni, kerana ini bukan kehendak soalan. Belum lagi. Kehendak soalan dari P ke S, dan kita tahu jarak P ke S mewakili 1/2X. Maka jarak PS adalah 1/2 atau 1.5. Senang kita nak tengok kan, 1.5 darab lah dengan X tu. Sebab kita dah dapat X tadi 0.352. Berapa tu? Darab dengan 1.5 dapat 0.528 meter. Ni baru jawapan akhir kita. Okay. Okay, so untuk video kali ni saya sampai sini saja dulu. Soalan 4 nanti saya sambung lagi dalam bahagian 2. Tolong share lagi, tolong like kalau suka video ni, tolong komen apa-apa saja komen kita terima. InsyaAllah untuk kecemerlangan awak, saya doakan yang terbaik. Good luck. Assalamualaikum. Bye.